Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita sambung kuliah kita. Berjumpa sekali lagi, dan kita akan sambunglah insya-Allah Taala daripada buku ini. Pagi ni tak ramai hujan kot. Pagi sekarang memang banyak hujan pun. 1, 2, 3 dia orang panas. Okey, baik. Last kuliah hari itu kita dah masuk bab yang ke-6, itulah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama, pengarang mengketengahkan kepada kita tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menukilkan nasab Rasulullah, itulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, sampai habis dia lah. Itu adalah nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau baginda daripada kabilah Quraisy. Suatu kabilah bangsawan di tanah Arab, di Makkah Al-Mukarramah pada waktu itu. Dan sudah menjadi kebiasaan orang Arab, memang mereka menjaga nasab mereka sendiri. Maksudnya mereka ingat. Sebab itu kalau kita lihat tarajum ataupun biodata seseorang Arab, mesti ada banyak bin. Bin, tak puluh-puluh bin. Kan? Pasal mereka menjaga nasab. Hatta di sana memang ada apa yang disebut sebagai ilmu ansab, ilmu tentang nasab. Dan mereka menjadi suatu kebanggaan lah untuk mereka jaga nama bapak-bapak mereka. Memang mereka ingat bin sampai atas. Berbezalah dengan kita. Dan saya ingat ini adalah tradisi bangsa yang tidak ada masalah sama sekali. Kerana menjadi tradisi orang Arab memang macam tu. Mungkin tidak ada pada setengah bangsa yang lain. Macam orang Melayu rasa tak ada kot. Tak tahulah kot ada dia jaga. Saya tak ada. Kan? Ingat sampai Tok Nyah ingatlah. Muhammad bin Hasan bin Cik Mat bin Yusuf bin Rahman habis. Rahman bin apa saya pun tak tahulah. Kan? Mak saya pun sama, Rosiah binti Cik Muk. Cik Muk binti Kadir, Kadir binti Bulak. Habis cerita. Habis tu dah tak ingat lah. Tak tahulah kot tuan-tuan ingat kot. Tak jaga kan. Pasal kita tak ada ilmu al-ansab. Kita tak ada ilmu pasal keturunan itu dan kita tidak menjaga. Dan tidak ada masalah sama sekali kan. Baik. Bin sampai bin Adnan. Rasulullah SAW daripada keturunan Adnan. Arab yang asal lah. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul serta utusan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah, rasul yang tidak boleh didustakan. Beliau adalah penutup para nabi yang dipanggil khatamun nabiyyin. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Khatam ni mana penutup lah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Muhammad, Allah Ta'ala kata Nabi Muhammad bukan bapa kepada sesiapa di kalangan lelaki-lelaki kamu, tapi dia adalah Rasulullah dan penutup kepada para nabi. Wa khataman nabiyyin. Of course lah penutup para rasul juga. Bila sebut penutup para nabi, maksudnya penutup para rasul juga. Pasal nak jadi rasul dia kena jadi nabi dulu. Sebab itu kalau kita kata Rasulullah ni penutup para rasul, dia macam tak berapa komplit dah. Tapi tidak ada masalah pasal sudah diketahui hal berkenaan.
Tapi kalau kita kata Rasulullah ni khatamun nabiyyin, penutup para nabi, tak cakap penutup rasul pun tak apa. That is fine. Pasal nak jadi rasul, dia kena jadi nabi dulu. Mana orang terus jadi rasul tanpa jadi nabi? Tak ada kan? Dia mesti melalui kenabian dulu. Dia jadi nabi, and then after that, macam dia diangkat oleh Allah satu kedudukan yang lain yang disebut sebagai rasul. Rasul ni dia lebih orang kata ni lah daripada nabi. Nabi dia bawah sikit, rasul di atas sikit. Kan? Macam dua pangkat lah. Satu pangkat nabi, dapat pangkat yang lebih besar rasul. Rasul lebih besar daripada nabi. Ya. Bahkan tanggungjawab rasul ni memang lebih banyak berbanding nabi. Kan? Sebab itu bilangan rasul dia lebih sedikit berbanding nabi. Pasal tidak semua rasul nabi diangkat menjadi rasul, tak semua. Berapa bilangan nabi? Ramai. Kan? 124,000. Antara hadis yang diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud, daripada Abi Darda, dalam Sunan At-Tirmizi rahimahullahu taala, di mana beliau ditanya kam al-anbiya, berapa para nabi. Nabi kata mi'ah wa arba' wa ishrun, 124,000. Mi'atu alf wa arba' wa ishrun. Nabi kata 100 macam mana tu? 124,000. Mi'atu alfin wa arba' mi'atun wa alba' wa ishrin alfan. Macam itulah, saya pun tak ingat dia punya. Tapi 124,000 atau kamaqal. Wakam al-mursalun, berapa pula para rasul? Nak rasul berapa? Nabi kata 15 salasumiyah wa 15 jammun ghafirun. Nabi kata 315 orang. Satu bilangan yang ramai. Mana rasul pun ramai juga. Nabi lebih-lebih lagi ramai, 124,000. Out of 124,000 para anbiya, 315 daripadanya adalah para rasul. Rasul ni tidak ramai. Pasal Nabi ni dia boleh dilantik oleh Allah di, orang kata apa? Kadang-kadang satu tempat ada beberapa orang Nabi. Satu zaman ada beberapa orang Nabi. Dan satu umat tu ada boleh banyak Nabi. Tapi Rasul tidak. Satu umat, satu Rasul. Dalam satu-satu zaman lah. Kan? Tapi tak je mustahil untuk Allah Ta'ala lantik dua orang Rasul pada satu zaman. Tak mustahil juga. Kan? Baik. Tapi Rasul ni dia lebih tinggi lah dan lebih luas dan besar tanggungjawabnya. Rasul. Dan dalam banyak-banyak Rasul, Nabi Muhammad lah yang paling advance sekali dan paling besar tanggungjawabnya, paling ke depan sekali. Dia sampai kedudukan dia paling tinggi. Pasal Nabi kata bu'istu bu'isan nabiyyuna ila qaumihim khassah wa innama bu'istu ila nasi ammah. Kalau nabi-nabi atau rasul terdahulu diutuskan kepada kaum mereka secara khas, mana dia ada kaum-kaum dia yang tersendiri. Dia tak perlu pergi sebar agama pada kaum-kaum yang lain. Setiap nabi dan rasul ada kaum dia yang tersendiri. Adapun aku, Nabi kata, diutuskan kepada seluruh manusia. Innama bu'istu ila an-nasi ammah. Itu antara beza nabi kita dengan nabi yang terdahulu ataupun para rasul. Baik. Jadi khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan rasul, bolehlah kata begitu. Tapi kalau kita kata penutup para nabi, that's it. Sudah memadai. Serta utusan Allah kepada seluruh manusia. Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Of course lah, pasal nabi ni bukan Tuhan. Dan nabi pun tidak ada kena-mengena dengan Tuhan dari sudut penciptaannya. Tak ada sama sekali. Nampak? Sebab itu apa yang disebut sebagai wahdatul wujud tu suatu kepercayaan atau pegangan yang menyalahi Quran dan hadis di Nabi SAW sama sekali, dan dia menyalahi akidah Islam. Wahdatul wujud ni ialah Nabi Muhammad is part of God. Nabi ni is part of God. Dia nak jadi macam Christianity. Cuma peristilahan dan penjenamaan barulah dia panggil wahdatul wujud. Satu kewujudan. Mana bukan hanya Nabi SAW,
tapi keseluruhan makhluk ni berasal daripada Tuhan. Nampak? Semua makhluk berasal daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita dia di situ berlaku apa yang disebut sebagai wahdatul wujud. Nampak? Bukan hanya syirik, memang terkeluar daripada Islam sama sekali. Kita pun yakin dah fatwa wahdatul wujud. Dan kalau tak fatwa pun memang kita tahulah wahdatul wujud ni memang menyalahi. Dan memang ada kepercayaan sedemikian. Dan kita tak nafilah kepercayaan itu datang daripada konsep Nur Muhammad sebenarnya. Orang kata apa, yang membiarkan wahdatul wujud ni ialah konsep Nur Muhammad yang dipegang oleh setengah golongan, especially golongan tasawuf ataupun tarikat ataupun seumpama itu yang melampau lah, dia pegang sangat dengan wahdatul wujud ni. Cuma kalau kita kata wahdatul wujud ni syirik, dia tak katalah wahdatul wujud tu. Ataupun dia takwil wahdatul wujud tu bukan yang kamu faham syirik tu. Jadi nak Nabi Muhammad daripada Tuhan, bukan macam tu. Macam-macam pentakwilan. Dan sebagian perkara yang memang jelas tak boleh dalam syarak pun, dia pun kata harus di atas pentakwilan sedemikian. Benda tu memang jelas tak boleh, kan? Bukan kata dalam hak awak ibadah, akidah hak awak ibadah pun, kan? Saya bagi contoh macam zikir menari, itu haram tuan-tuan. Sudah difatwakan oleh ulama daripada dulu lagi. Hatta Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam buku dia Tafsir Al-Munir, nafsul ulama syariah ala tahrimiha. Ulama dah nas dah benda tu haram. Wa ajaza al-mutasawwif ala ta'wilah. Tapi ahli-ahli tasawuf mengharuskan dengan pentakwilan mereka sendiri. Ambil ayat Quran, ambil hadis Nabi, sedangkan di luar konteksnya sama sekali. Contoh dia macam tu lah. Sama juga yang berlaku dalam hak wahdatul wujud. Macam tadi pun tak apa nak menghasilkan khusyuk. Khusyuk ke mana? Itu bukan khusyuk. Tak apa asalkan genuine. Kita bukan buat-buat. Dia tiba-tiba je jadi mula-mula. Itu takwilat. Pentakwilat. Sama wahdatul wujud. Dia takwil macam-macam. Takwil ni makna dia tafsir untuk nak mengharuskan amalan yang mereka lakukan. Sedangkan benda itu tidak berasas kepada Islam sama sekali. Nur Muhammad ni Nabi berasal daripada cahaya yang diciptakan oleh Allah, dan cahaya itu origin from the God, from Allah. Cahaya itu ialah daripada Allah. Tu je konsep dia. Kalau kita berpegang Nabi ni nur in term of hidayah, iman yang Allah Ta'ala beri, tidak ada masalah. Malah Allah Ta'ala memanggil Nabi dalam Quran dengan nur. Kan? Nabi pun panggil, Allah Ta'ala pun panggil Nabi SAW siraj, munir, nur lah tu. Tapi dia sudut keimanan, akidah, kepercayaan, hidayah, ibadah yang dia bawa based on wahyu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cahaya dia sudut tu lah. Hatta kalau kita kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tanda ayat ke berapa surah Al-Anbiya tu kan. Tidak aku utuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Cahaya lah tu, hidayah bila Nabi bawa kepada kita. Tapi sekadar itu saja. Tapi kita tak kata Nabi SAW is part of God. Nabi bukan daripada Tuhan. Nur Muhammad pun tidak ada dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dhaif, palsu, terlalu dhaif itu banyak. Dan begitu adalah hal-hal yang lain. Unfortunately lah, perkara-perkara itu banyak. Hatta kalau kita belajar, kalau kita cakap pasal Nabi Khidir umpamanya kan, berkait dengan ilmu laduni, semuanya tidak ada asas dalam syarak, tak ada nas sama sekali. Jika ada nas sekalipun tak sahih, palsu, terlalu lemah dan seumpamanya. Orang kata Nabi Khidir masih hidup, memanglah ada ulama yang kata Khidir masih hidup, tapi tidak ada asasnya, tak ada asas. Al-Imamul Iraqi, Al-Imam 3-4 orang lah ulama besar yang kata Khidir ni masih hidup. Mana diikuti oleh ulama-ulama yang lain, hatta diketahui oleh sebagian orang Islam. Kan? Tapi ulama-ulama besar yang lain pun kata tak sahih, tak betul. Al-Imam Ibn Katsir
Dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dah ramai lagi Al-Imam Ibn Jauzi, tokoh-tokoh sebenarnya kita lihat lagi hebat sebenarnya. Bila dia kritik, tak ada nas. Hadis itu semua tidak sahih sama sekali. La yasih minhu syai'an, kata Ibn Katsir. Tidak sahih sama sekali. Sementara dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wa ma ja'alna min qablika, macam ayat Quran tu Allah Ta'ala kalau kami tidak jadikan sebelum kamu seseorang yang abadi. Kan? Fa'imitta wa hufahumul khalidun. Macam mana dia pun nak abadi sedangkan kamu mati? Nabi sendiri pun mati. Adakah Allah kata tidak ada orang sebelum Nabi yang kekal? Tak ada. Hadis Nabi Khidir masih hidup, hadis Nabi Ilyas masih hidup. Jika dilihat kepada teks dan hadis atau rujukannya, dia tidak sahih sama sekali. Tiap-tiap tahun Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas berjumpa pada musim haji. Dan berlebih-lebihan ada zikir Nabi Khidir, ada zikir Nabi Ilyas. Jadi kau merepek. Dan dia ambil asas-asas yang lemah seumpama ini, unfortunately, daripada aliran kesufian sebenarnya. Sebab itu, kita perlu tahu. Tak apalah. Itu tak nampak sangat. Tapi wahdatul wujud tidak boleh. Dan sebagai perkara-perkara baru semua cuba nak mengasuh wahdatul wujud. Nampak? Hatta dalam konteks kita pun. Saya selalu sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan baca Al-Barzanji kan? Mula-mula sekali dah ada wahdatul wujud. Very unfortunately. First paragraph dah ada dah. Abtadi bil imla bismizatil aliyah mustadiran faidal barakati ala man ana lahu wa aula wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Selawat dan salam ke atas nur yang bersifat dengan qidam lagi awal. Kalau kita belajar akidah, sifat qidam dengan sifat awal ni Allah aja. Tapi dia beri kepada nur. Hatta dia selawat pada nur untuk apa? Selawat pada Nabi terus lah. Kan? Ustaz ingat saya memang kaki baca Barzanji zaman sekolah dulu. Tapi tak reti apa baca je. Kan? Mula-mula sekali. Orang duk baca belaka tu. Susah macam tu kan. Memang diasuh. Sedemikian. Selawat atas Nabi tu apa duk selawat atas nur? Nur mana dia selawat tu? Takkan entah hidayah tu. Kalau kita kata nur Muhammad ni ialah cahaya, iman, hidayah. Tak jadi selawat atas hidayah tu. Dia selawat atas. Itu adalah elemen-elemen nur Muhammad yang disebarkan dalam kesufian melampau. Apa maksud kesufian melampau? Yang tidak berasas kepada syarak sama sekali. Tidak ada. Jadi tidak sama sekali disembah. Kadang-kadang dia tak sembah Nabi, tapi prinsip dia pegang memberi sedikit sebanyak ketuhanan kepada Rasulullah SAW. Dan Islam tidak ajar sedemikian. Sebab itu antara pesanan Nabi yang terakhir bila Nabi nak wafat, apa yang Nabi pesan kepada kita? Tak banyak tuan, 3-4 benda je. Dekat-dekat Nabi nak meninggal 2-3 hari sampai at the end of his breath, sampai nyawa Nabi yang terakhir, 3-4 benda je. 3-4 hari Nabi sebut satu. 3-4 hari adalah hadisnya. 3-4 perkara je. Mula-mula sekali ataupun yang 2-3 hari Nabi nak meninggal, Nabi ajak ataupun Nabi pesan supaya kita husnuzon billah. Tuan-tuan belajar fiqhul janazah, mukaddimah kematian tu, bila sebelum nak belajar mengkapankan, memandikan, mensolatkan, mengkebumikan, sampai ada bab takziah di ujung at the end tu. Fiqhul janazah tu mula-mula kan kita belajar mukaddimah kematian, belajar bab sakit, bila sakit apa perlu kita buat, orang pergi melawat pula nak buat macam mana, betul tak? Kan ada hadis Nabi daripada Jabir, kerana dalam banyak-banyak perkara yang orang sakit perlu buat, dan orang yang melawat dia juga ialah berpesan-pesan kepada orang sakit tu sendiri kena buat, kita pun kena pesan kat dia. Apa dia? Husnuzon billah. Baik sangka dengan Allah. Rupa-rupanya dalam banyak nilai-nilai kerohanian, kan? Hak kita kadang-kadang tak berapa ya fokus lah, ialah baik sangka dengan Allah. Rupanya hak tu hak penting bila kita nak mati. Bila hak nak mati penting, masa-masa hidup penting juga. Kan? Baik sangka dengan Allah. Husnuzan billah. La yamutanna ahadukum. Kata Jabir dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, dia kata qala Rasulullah SAW,
dia kata Nabi SAW bersabda beberapa hari sebelum dia mati. La yamutanna ahadukum illa ayyuhsinuz zanna billah. Jangan sesekali kamu mati melainkan kamu baik sangka dengan Allah. Husnuzan, pesan Nabi hok antaranya last. Kan? Lagi Nabi pesan supaya kita jaga sembahyang. As-salah wa ma malakat aymanukum. Sunnah Abi Daud. Kata Aisyah, Nabi antara kalimah dia yang terakhir ialah as-salah wa ma malakat aymanukum. Sembahyang dan orang-orang di bawahmu. Sunnah At-Tirmizi dan Abi Daud daripada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sanad yang sahih. Lagi apa Nabi pesan lagi? Yang ketiga Nabi pesan, bila aku mati, of course lah kau orang akan tanam aku. Jangan sembah kubur aku. La taj'al qabri wasanan yu'bad. La'anallah al-yahud wan nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Nabi kata jangan jadikan kuburku sebagai sembahan. Allah Ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara kerana menjadikan kubur-kubur para anbiya mereka sebagai sembahan. Nabi pesan tu. Pasal orang duk sayang kat Nabi, duk puja Nabi, duk puji Nabi apa gitu gini. Takut-takut Nabi dah tak ada, dia akan buat apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh. Orang soleh mati, soleh ni tak ada kan. Kita buatlah sesuatu. Pergi buat tugu lah apa gitu gini, akhirnya jadi sembahan, jadi patung. Sejarah awal patung ni daripada kuburan lah. Orang soleh yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Sama juga Nabi pesan, tak boleh. Kan? Memanglah aku special, tapi kubur aku korang jangan buat apa-apa. Nampak? Dan Nabi SAW hatta semasa hayatnya dia pun pesan pada Ali bin Abi Talib. Kan? La tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan sekali-kali kamu jumpa kubur yang ditinggikan melainkan kamu kena runtuhkan dia, kamu kena ratakan dia. Dia panggil tasdih. Tasdih ni ratakan kubur. Kubur ni dia ada dua. Satu dia panggil tasnim. Tasnim ni makna kita tinggikan sedikit sekadar satu jengkal. Bila kita tanam, of course lah tanah tu jadi lebih. Betul tak? Bila lebih dia tinggi, bolehlah tinggi sekadar satu jengkal. Lebih lagi ada pasir tu ratakan. Jangan lebih daripada satu jengkal. Lebih daripada satu jengkal, majoriti kata makruh, segelintir mengharamkan. Mana jangan tinggi sangat. Tapi kita tak apa pasal kita pasir. Pasir ni kadang-kadang dia mendak. Tak apalah selagi mana tanah yang asal, yang digali, kita boleh kambuh tinggi sikit pun tak apa. Pasal kadang-kadang dia akan mendak. Takut jadi mendak. Kan? Tapi yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i bahkan tak boleh lebih daripada sejengkal. Nanti sejengkal. Pasal dia panggil tasnim. Tapi yang paling bagus tasdih. Tasdih ni makna kena ratakan. Kalau tanah tu kerak, tanah liat, yang mana takkan berlaku mendapan, ratakan. Hatta itu yang standard dalam mazhab Syafi'i. Dalam mata Abi Syuja' kata at-tasdih afdal min at-tasnim. Ratakan kubur lebih baik daripada meninggikan. Dan itu pandangan majoriti sebenarnya. Nampak? Nabi kata la tada' qabra musyrifan illa sawaitahu. Tidak kamu jumpa satu kubur yang tinggi melainkan kamu akan ratakan. Jangan bagi lebih kubur, takut dijadikan sembahan. Ratakan. Dan Ali bin Abi Talib bila dilantik ketua-ketua yang lain pun dia pesan yang sama. Antara dia pesan kepada Abil Hayyaj, ala ab'asuka ala ma ba'asani Rasulullah. Aku akan pesan kepada kamu seumpama Nabi pesan kepada aku. La tada' qabra musyrifan illa sawaitahu. Tidak kamu jumpa suatu kuburan yang tinggi melainkan kamu kena ratakan ia. Sampai tahap macam tu. Jadi yang ketiga Nabi pesan before Rasulullah SAW wafat ialah jangan sembah pergi kubur aku pula. Dia kata masa aku hidup memanglah kau orang tak sembah aku, masa aku larang. Aku tak ada, nanti kamu hidup sembah kubur aku pula. Kan? Hidup menangis kat kubur lah, duk minta dengan Nabi lah, duk mengadu, duk apa lah. Macam aku hidup lah. Memanglah aku hidup di sisi Allah. Tapi bukan artinya kamu boleh minta macam-macam aku dah mati kan. Nabi tak pernah akan jadi wasanan. Yu'bad. Kalau Nabi tak larang macam tu, maybe orang Islam akan jadikan kubur Nabi macam orang Kristian menyembah ataupun memuja kubur-kubur para anbiya mereka.
Jadi Nabi tak benar. Dan akhir sekali Nabi berdoa lah. Bila Nabi dah betul-betul nak wafat, Nabi berdoa, Allahumma rafiqal a'la. Letakkanlah aku di sisi teman yang paling tinggi, yakni malaikat-malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah ni maha tinggi kan. Jadi Nabi minta duduk di tempat yang paling tinggi. Nampak? Kan? Kita tak boleh minta lah di tempat yang paling tinggi macam tu. That is special for the Prophet. Hadha khasum bin Nabi. Kan? Kita minta lah duduk dengan Nabi. Bila Nabi duduk di tempat yang tinggi, kita duduk dengan Nabi, kita pun tinggi jugalah. Kan? Baik. Jadi, beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah sama sekali. Sembah ni bukan hanyalah konteks duduk sujud, duduk rokok ke dia, tapi sembahan-sembahan dalam konteks-konteks yang lain. Kerana konteks sembahan ni dia luas. Sembah ni bukan sekadar kita duduk tunggak macam orang sembah tokong, bukan macam tu. Bernazar kepada selain Allah, dianggap menyembah kepada selain Allah. Bersumpah kepada selain Allah, dianggap sebagai menyembah kepada selain Allah. Sembah ni dia luas konteks. Minta kepada selain Allah dalam hal yang memang kita tak boleh minta adalah menyembah kepada selain Allah. Sembah ni dia banyak. Kan? Bukan sembah artinya macam kita semayang. Duduk sujud, tunggak. Bukan sekadar itu. Penyembahan ialah perkara-perkara yang dilarang dalam syarak yang membawa arti ubudiyah. Semua adalah konteks penyembahan. Berdoa kepada selain Allah. Menyembah kepada selain Allah. Macam-macam. Kan? Dia masuklah konteks itu. Kerana penyembahan artinya ubudiyah. Mana mengabdikan diri kepada Allah dari sudut kehambaan dan ketuhanan. Jadi kalau kita memperhambakan diri kita kepada selain Allah, artinya kita menyembah kepada selain Allah. Nak sembelih haiwan, kan? Kepada selain Allah pun tak boleh. Dia jadi sembah selain Allah. Dia jadi sembah. Padahal sembelih je pun kan. Ada sahabat Nabi, wanita lah, kata, ya Rasulullah, nazartu an azbah bakaratan. Syatan. In fatahallahu alaik Makkah. Wahai Nabi, aku bernazar kalau Allah Ta'ala membuka balik Mekah untukmu, aku nak sembelih haiwan, kambing. Kan? Nabi pun Bibuana di satu tempat yang bernama Buana. Nabi pun tanya kat Buana tu ada buat upacara apa-apa yang syirik tak? Hal fihi wasanan yu'bad? Di situ ada berhala, ada tak? Kata la. Hal fihi ayat min ayadihim? Di situ ada apa-apa pesta yang berkaitan dengan kesyirikan? Tak ada. Nabi kata aufi binazariki. Buat nazar. Mana nak sembelih bukan kata untuk selain Allah. Tempat-tempat macam tu pun tak boleh. Kan? Tempat-tempat kesyirikan nak buat penyembelihan pun tak boleh. Nak buat aja, bukan kita sembelih untuk dia pun. Beliau ada sebaik-baik makhluk. Makhluk yang paling utama dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di sisi majoriti, walaupun tidak diijma'kan. Kerana ulama tak sepakat tentang makhluk yang paling mulia. Tapi saya tak nafikan majoriti kata ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darjatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah bila kita doa, Allahumma rabb hazi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'as maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Kan? Doa selepas azan yang kita baca, kita minta dengan Allah letakkan Nabi di tempat yang paling tinggi sebenarnya. Sebab itu Nabi kata bila kamu dengar azan, jawab macam dia cakap. Kemudian minta wasilah, yakni berdoa, Allahumma rabb hazi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata. Ya Allah, berilah kepada Nabi wasilah. Apa itu wasilah? Manzilatan fil jannah la yanbaghi li ahadin wa arju an akuna huwa. Sahih Bukhari daripada Abdullah bin Al-As, Nabi ajar kepada kita bila orang azan kita cakap macam dia cakap, kita selawat kepada Nabi, and then kita baca Allahumma rabb hazi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ujung tu ada ati Muhammadanil wasilah, minta ya Allah berilah Nabi wasilah. Apa nama wasilah? Hari itu doa ni. Kan?
Wasilah ni Nabi kata tempat yang tertinggi sekali. Manzilatun fil jannah, tempat suatu kedudukan dalam syurga, la yang bagi li ahadin, la tambari li ahadin, yang tidak layak untuk sesiapa pun. Oh, rupanya dalam syurga ada satu tempat tak ada siapa yang layak duduk. Very special this place. Amat special. Wa arju an akuna huwa, kata Nabi. Aku harap akulah duduk kat situ. Kan? Dan kata para ulama, ia ada tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedudukannya paling dekat. Bila sebut paling tinggi, paling dekatlah dengan Allah. Pasal Allah ni maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, dan tinggi perbuatannya. Oh, kata tinggi zat kan, kata Allah bertempat pula. Tak timbul isu. Kita hanya beriman seumpama yang dituntut kepada kita. Allah Ta'ala maha tinggi kemutlakan. Tinggi sungguh, mutlak. Tapi jangan anggap macam tinggi kita pula. Sangat lagu tu, tak boleh lah. Sekadar beriman. Beliau diutus kepada manusia dan jin dengan membawa kebenaran dan petunjuk, dan diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ayat ni kita kena selalu ingat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat kepada sekalian alam. Lil alamin, mana untuk sekalian alam. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Manusia baik, yang beriman baik, yang tidak beriman baik, hatta makhluk-makhluk yang lain. Dengan adanya perutusan Nabi Muhammad menjadi rahmat kepada keseluruhan makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi dan juga di langit dan seumpama. Pasal al-alamin ialah keseluruhan alam. Semua alam yang ada. Langit dan ke atas, bumi dan ke bawah dan sekeliling. Kalau ada syarkawala macam-macam planet seumpama disebut oleh saintis tu, itulah al-alamin, the whole universe. Bukan the whole world, the whole universe. Semua alam. Cuma adalah segelintir ulama kata rahmatan lil alamin, hanya rahmat untuk orang Islam sahaja. Umpama Al-Imam Ibnu Zaid yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tak kala beliau mentafsirkan ayat berkenaan. Dia kata rahmatan lil alamin lil muslimin khassatan. Rahmat kepada orang Islam secara khusus, bukan rahmat kepada yang lain. Especially orang kufar, tidak ada rahmat bagi mereka. Tapi majoriti merujuk kepada pentafsiran Ibnu Abbas, yang mana rahmat ni seumpama yang disebutkan secara teks oleh Allah, rahmatan lil alamin, the whole universe, rahmat kepada seluruh alam. Nampak? Dan kalau kita lihat, memanglah zaman-zaman Nabi terdahulu Allah Ta'ala terus menghancurkan kaumnya yang lawan dia. Betul tak? Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberi tangguh. Allah Ta'ala tangguh. Hatta zaman Nabi sendiri pun, orang-orang kufar, orang-orang munafikun tidak dihancurkan oleh Allah. Seumpama dihancurkan kaum-kaum terdahulu. Rahmatlah tu kata para ahli tafsir. Allah Ta'ala tangguh azab ke atas mereka tidak seperti azab yang ditimpakan oleh kaum-kaum terdahulu. Tapi tidak bermaksud Allah Ta'ala tak boleh menurunkan apa-apa musibah kepada kita. Tak bermaksud. Maknanya tidak dihancurkan secara seumpama umat terdahulu. Tidak. Tapi tak bermakna kita tidak ditimpa musibah. Jika kita langgar batas-batas syariat. Kan? Sebab itu antara pesanan Nabi yang terakhir juga, Nabi pesan pada kita tak buat beberapa perkara. Kalau kita belajar fiqh muamalah, kita berbunyi tuan-tuan, muqaddimah tu dah ada dah. Larangan Nabi supaya kita bermuamalah dengan baik. Jangan ingat ibadah aja bagus. Muamalah hanky-panky tak boleh. Nampak? Ma naqasa qaumun al-mikyal wal mizan illa ukhidha bis-sinin wa syiddatil mu'nah wa jawri sultan. Nabi kata tidaklah satu kaum itu mengurangi timbangan dan ukuran barangan yang dia jual. Bila dia jual, hak patut 2 kilo, dia kurangkan. Tapi harga 2 kilo. Dia mengurangi timbangan. Kan tak boleh. Betul tak?
Tidaklah satu kaum itu mengurangi bilangan timbangan ataupun ukuran ketika dia bermuamalah, berjual beli baik dan seumpamanya. Nabi kata illa ukhidha bisinin, melainkan dia akan ditimpa kemarau, kelaparan. Memang. Wasyiddatil mu'nah, dan susah nak makan. Makanan akan jadi berkurangan mana dengan sebab macam tu Allah Taala marah. Wa jawri sultan, dan dia akan mendapat sultan yang zalim. Rupanya ada kena-mengena juga. Kita buat benda tak betul di petah muamalah, Allah Ta'ala timpakan kita dengan perkara berkenaan. Ditimpakan kemarau. Bila kemarau, jadi kelaparan. Dan berlakulah kezaliman pemimpin-pemimpin kamu. Dengan sebab kita sendiri. Bukan tak berlaku. Ma fasya fi qaumin al-fahisha hatta yu'linu biha. Nabi kata illa hadis tu tidaklah berlaku suatu kejahatan dalam sesuatu kaum dalam keadaan mereka mengiklankannya, melainkan Allah Ta'ala akan menimpakan kata mereka penyakit yang tidak pernah ditimpa kepada umat-umat terdahulu. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan Sunan Ibnu Majah. Nabi kata khamsu khisal. Ada 5 perkara. Yang mana bila kamu melakukannya, kamu akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku minta dengan Allah supaya kamu dijauhkan daripada. Khamsu khisal. Macam mana hadis tu? Saya tak ingat matan dah. Tapi Nabi kata ada 5 perkara kalau kamu buat, kamu akan ditimpakan. Dan aku minta Allah Ta'ala jauhkan daripada kamu. Pertama Nabi kata, ma zaharat fahishatun fi qaumin illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim. Boleh berlaku juga. Nabi kata tidaklah berlaku satu kejahatan dalam satu kaum dalam keadaan mereka tak kisah kejahatan itu, malah mereka berbangga-bangga mengiklankan, melainkan akan ditimpa ke atas mereka penyakit yang tak pernah ditimpa oleh orang-orang terdahulu. Hari ni banyak penyakit yang dulu tak ada. One of the reason ialah dengan sebab ada kejahatan yang kita buat, kita tak rasa apa. Malah kita okey je, dan kita mengiklankannya. Dia iklan depan mata kita. Kenalah penyakit yang tak pernah ditimpa oleh kaum-kaum terdahulu. Dah banyak penyakit-penyakit baru yang tak pernah ada sebelum ini. Kan? HIV AIDS umpamanya. Tahun 1980-an baru dikesan. Bukannya orang kata 200-300 tahun dulu dah. Only berapa tak sampai 30 tahun baru dikesan di US. First case dulu. Kemudian hanya dalam masa berapa tahun terus merebak mari sampai ke Malaysia. Pada tahun 1980-an. Awal 80-an. Dan begitu penyakit-penyakit yang lain. Corona mana ada zaman dulu? Ada kot, saya tak tahulah. Tapi ada sebab musababnya daripada kita sendiri. Minit tu. Boleh berhenti ya. Allah Ta'ala menurunkan kitabnya kepadanya, memberikan amanah kepadanya atas agamanya dan menugaskannya untuk menyampaikan risalahnya. Allah telah melindunginya daripada kesalahan dalam menyampaikan risalah ini. Banyak betulnya. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ni juga antara ayat yang favorite lah kita bila kita nak bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada 114 surah. Salah satu daripadanya ialah surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas surah Al-Ahqaf, sebelum surah Al-Fatah. Surah yang ke-47 ada surah Muhammad. Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Muhammad ataupun Allah Ta'ala menyebut tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak juga ayat yang lain yang Allah Ta'ala sebut tentang Rasulullah. Bertebaran banyak ayat. There are a lot of verses, banyak sekali. Pasal bila sebut agama, antara subjeknya selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, subjeknya juga ialah the prophet. The prophet is the icon. Ikon agama ni Rasulullah sebenarnya. Dialah subjek bila kita bercakap hayawat agama. Hatta dalam Quran sendiri. Sikit-sikit Allah Ta'ala sebut pasal Nabi. Sikit-sikit. Ni pun salah satu daripadanya. Mari surah Al-Anbiya ayat 107 Allah Ta'ala petik pasal Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dalam surah An-Najm ayat 3 ke 4 kan? Surah tak panjang mana pun. Setelah Allah Ta'ala bersumpah dengan bintang, Allah Ta'ala sebut Nabi tu kot. Allah Ta'ala kata, wan najmi wa ma hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Ta'ala dia suka bersumpah, dia bersumpah dengan bulan, dia bersumpah dengan matahari, dia bersumpah dengan bintang juga. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila dia jatuh ni mana hilang lah. Bila masuk waktu fajar, bintang dah tak ada kan. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu itu. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Allah Ta'ala kata tidaklah Nabi Muhammad kawan kamu ini sesat ataupun lari daripada kebenaran. Pasal orang kata Nabi ni gila kan. Orang kata Nabi ni sesat tuan pada peringkat awal. Gila ni dah kemudian dah. Pada peringkat awal kenabian, Nabi dituduh sebagai orang yang sesat. Hatta kalau kita lihat dalam sejarah, Umar Al-Khattab pun kata Nabi sesat. At the first stage. Tuan-tuan belajar tentang kisah bagaimana Umar masuk Islam. Macam mana dia masuk Islam? Umpama yang diriwayatkan dalam buku-buku sejarah. Buku sejarah Ibnu Hisham ada. Buku sejarah Ibnu Sa'ad atau dalam Tabaqat ada juga. Dan disebut dalam banyak buku-buku hadis. Hatta dalam Sunan Al-Baihaqi kisah aku juga disebut. Dia kira macam hadis jugalah pasal tapi bukan hadis Nabi lah, tapi bagaimana Umar peristiwa Umar mula-mula masuk Islam. Kan dia lewat masuk Islam. Bila Umar masuk Islam? Tahun kelima atau keempat Hijriah. Tahun kelima atau keempat kenabian. Dah ada setengah kaul kata tahun 3 kenabian. Mana 3-4 tahun selepas Nabi jadi Nabi, dia pun tak masuk Islam. Malah dia memusuhinya. Umar ni. Kan? Ada dua Umar lah. Satu Umar bin Al-Khattab, satu Umar bin Hisham. Amru bin Hisham. Amru dengan Umar ni sebenarnya lebih kurang. Orang Arab boleh sebut Umar atau Amru, dia lebih kurang. Sebab itu Umar dan Amru disebut sebagai Umarain. Dua Umar, kata Nabi SAW. Nabi panggil dia dua Umar. Sedangkan satu Umar, satu Amru. Tapi orang Arab banyak nama Amru. Amru ni makna Umar juga. Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Antara Nabi doa dan Sunnah At-Tirmidzi, ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar, yakni Umar bin Al-Khattab dan Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi. Abu Jahal, salah seorang pembesar Quraisy pada waktu itu. Nabi doa tu. Kan? Jadi 3-4 tahun selepas Nabi menyebarkan agama secara sembunyi-sembunyi, adik dia nama Fatimah dan suaminya masuk Islam, dia tak tahu. Dan begitu juga dengan sepupunya. Masuk Islam. Jadi bila dia dengar anak beranak dia bukan dengar anak beranak dia masuk Islam. Sebenarnya bila dia dengar Nabi ni dah ada pengikut dah seumpamanya, dia pergi cari Nabi. Dia pergi cari Nabi. Bila dia cari Nabi, kat tengah jalan dia jumpa Nu'aim bin Abdillah. Tapi kalau ikut sanad dia tidak sahih, dia ada dhaif sikit. Tapi dia kisah yang masyhur. Nampak? Dan diriwayatkan dengan beberapa lafaz. Tapi kisah dia macam itulah lebih kurang. Dia pun pergi cari Nabi. Jumpa Nu'aim bin Abdillah. Nu'aim pun tanya, aina turid ya Umar? Where to ya Umar? Atau where are you going? Kamu nak pergi mana ni Umar? Dia kata, uridu Muhammadan hadha sabi alladhi farraqa amra Quraisy wa abadinahu masabba alihatahu. Dia kata, Nu'aim bin Abdillah tanya, wahai Muhammad, wahai Umar, kamu nak pergi mana ni? Dia kata, aku nak pergi jumpa Muhammad, nak cari Muhammad. Hadha sabi, orang sesat ni. As-sabi ni kesesat lah. Agama Yahudi, tidak. Agama sembah berhala, tidak. Tak tahu agama apa dia ni. As-sabi. Sesat lah tu. Dia kata Nabi sesat. Orang tak ada agama. Agama pelik. Kan? Sesat lah.
yang telah memecah belahkan orang Quraisy, yang telah mengaibkan agama mereka dan telah menghina tuan-tuan mereka. Nabi tak buat belaka tu. Tapi dia fikir macam tu. Memang ni dah sesat. Memecah belahkan orang Quraisy, mengaibkan agama mereka dan menghina tuan-tuan mereka. Nabi hina ke tuan-tuan Quraisy? Berhala apa semua? In specific. Dah, Nabi cakap pasal kebenaran. Dia rasa macam tu. Nabi memecah belahkan Quraisy. Dah, dia yang rasa macam tu. Tapi dia kata hadza sabi. Orang yang tak ada agama, orang waktu itu ada agama Yahudi, ada agama Majusi, ada agama Kristian, agama macam-macam. Tapi Muhammad bawa bagi agama tak macam agama-agama itu. Dia kata sabi. Orang tak ada agama baru. Sesat lah tu. Umar berkata macam tu at the first stage. Betul tak? Mana panjanglah ceritanya. Nu'aim kata, buat apa kau pergi cari Muhammad? Kau pergi cari adik-beradik kau dulu yang masih Islam. Dia pergi jumpa adik dia, belasah adik dia. Akhirnya dia kesian. Dia dengar adik dia baca Quran, surah Taha. Kemudian dia baca surah itu. Ma'ahsana hazal kalam. Kata-kata siapa ni? Amat cantik sekali. Inilah kata-kata Muhammad yang diwahyukan oleh Allah. Kata-kata Allah diwahyukan kepada Muhammad. Oh, dia nak masuk Islam terus. Dia dibawa kepada Rasulullah SAW. Jumpa beberapa orang sahabat. Talha, Hamzah, kemudian dia syahadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Briefly lah saya sebut macam tu. Tapi nak cerita Umar pun cakap macam tu kan. Sebab itu Allah Taala mensucikan Nabi, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Tidaklah member kamu ini, yakni Rasulullah, adalah orang yang sesat ataupun yang lari daripada kebenaran. Nabi tak sesat, Allah Taala kata. Selepas Allah Ta'ala bersumpah, Allah Ta'ala tu sebut Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tak bercakap dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha. Melainkan hanya apa yang diwahyukan kepadanya. Maksudnya semua yang datang daripada Nabi adalah wahyu. Kan? Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata para ulama, kalau tidak wahyu in spesifik, kerana ada juga Nabi berijtihad dengan pendapat beliau. Di sisi sebahagian ulama. Pasal ulama ni ada dua aliran. Sebahagian kata Nabi tidak berijtihad. Kesemuanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebahagian kata ada sebahagiannya wahyu, ada sebahagian pendapat Nabi sendiri. Tapi dibetulkan oleh Allah atau macam itulah. Nampak? Tapi mereka semua beriman bahawa Nabi dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi ni mendapat wahyu. Sebab itu kedudukan Nabi ni seumpama Quran sebenarnya. Dah hadis-hadis Nabi atau sunnah Rasulullah, kedudukannya sama macam Quran sebenarnya. Sebab itu dia primary source, dia sumber agama. Memang dah tak sama. Quran top, hadis dan sunnah ni nombor 2. Tapi dari sudut agama, dia sebenarnya berada pada kedudukan yang sama. Hatta kata Al-Imam Al-Qurtubi menukil kalam Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, dia kata sunnatur Rasulillah kal wahyi fil amal. Dia kata sunnah Nabi dengan Quran sebenarnya at the same stage, walaupun dia dua perkara yang tidak sama. Of course lah, Quran di atas, hadis Nabi di bawah. Tapi dia kerana tanpa hadis Nabi, sebenarnya Quran tidak boleh dipahami sama sekali. Nampak? Baik. Kemudian dia kata ahli sunnah wal jamaah mengimani bahawa Allah Ta'ala mendukung Nabinya. Memang Allah Ta'ala bantu Nabi dengan mukjizat yang nyata dan ayat-ayat di atas. Jadi memang Nabi ada banyak mukjizat, ada puluhan mukjizat. Sebagainya yang kita kata mukjizat yang kecil-kecil di kalangan beberapa sahabat Nabi. Ada mukjizat yang besar diketahui hatta oleh orang non-Muslim. Kan? Ada mukjizat yang biasa-biasa, yang kecil-kecil, yang Nabi hanya dengan beberapa sahabatnya. Air keluar kot tangan Nabi, sahabat berwuduk daripada air tangan Nabi. Betul tak? Nabi makan dengan para sahabatnya, satu periuk boleh makan beratus-ratus orang, sedangkan dalam tu hanya ada seekor kambing. Berlaku semasa Hudaibiyah, seumpama dia dengan Sahih Bukhari, Al-Barra kata di Mekah ada satu telaga tidak ada air. Bila Nabi duduk di situ, Nabi pegang atau seumpamanya, air jadi tiba-tiba memenuhi telaga berkenaan. Itu dipanggil mukjizat-mukjizat yang berlaku dalam sekitar para sahabat Nabi SAW. Ada mukjizat yang sehingga orang kafir pun tahu. Mukjizat masa malam Isra' dan Mi'raj umpamanya. Mukjizat Nabi membelah bulan umpamanya dilihat oleh orang-orang kufar. Yang kita sebut sebagai mukjizat yang besar-besar. Mukjizat ni besar belaka, tapi peristiwa-peristiwa itu
Nampak? Jadi ada banyak mukjizat Allah Ta'ala nak menguatkan Nabi SAW. Dan mukjizat paling besar tak lain tak bukan ialah Al-Quran. Malah yang kekal hanya Quran. Tidak ada lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Kerana mukjizat ni dia nak menyokong dakwah seseorang Nabi pada waktu itu. Bila Nabi itu tidak ada, hatta bila satu peristiwa, mukjizat itu sudah tidak berlaku lagi. Of course lah bila Nabi mati, mukjizat pun sudah tidak ada. Dan satu-satunya mukjizat yang kekal di atas muka bumi hanyalah Al-Quran. Dan dia adalah mukjizat yang terbesar sampai hari kiamat. Jadi insya-Allah taala mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Dengannya Allah Ta'ala menguatkan Nabi-Nya SAW dengan mukjizat Isra' dan Mi'raj, iaitu dibawa Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril pada satu malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit sampai ke Sidratul Al-Muntaha. Dan beliau melakukan Isra' dan Mi'raj dengan ruh dan jasad dalam keadaan sadar. Juga mukjizat-mukjizat yang lain. Itu satu bab yang khas. Baik itu bila kita belajar ilmu teologi, akidah Islam, memang ada satu bab yang kita belajar, bab Al-Mu'jizat. Bab mukjizat. Mesti lalu. Bila kita belajar perkara-perkara bersabit dengan kenabian. Pasal akidah ni dia ada 3 unsur yang besar. Satu ketuhanan, satu kenabian, satu hal-hal ghaib. Termasuk hari akhirat dan seumpamanya. Jadi yang bersabit dengan kenabian, hak nombor 2 tu, di situ dibincangkan tentang al-mu'jizat. Kemukjizatan para anbiya, khusus para Nabi SAW. Dan kita kena tahu kerana sebagai mukjizat kita wajib beriman dengannya. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kan? Nampak? Jadi insya-Allah taala ada next nanti kita sambung tajuk selepas itu yang kecil tu. Kena tanda ni lupa tu. Ada nak tanya apa-apa? Ustaz ngajar semangat hari ni macam ramai sangat orang. Ada soalan? Tak ada ya? Kalau tak ada, bolehlah kita pergi kedai depan, makan-makan dulu, minum. Ada sarapan. Ingat aku pergi kedai situ pula. Aku qauli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis sekitar Al-Kafarah dan surah Al-Asr. Ketat dia ni. Ada sarapan tak ada. Ada tak apa.